أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, kita sampai hampir hujung surah Al-Ahzab. Kita sampai ayat 59 dari surah Al-Ahzab. Kita cuba fahami Al-Quran setakat mana yang kita mampu. Okay? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, katakan kepada isteri-isteri kamu, anak-anak perempuan kamu, isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cuba tengok ayat Al-Quran. Wahai Nabi, katakan kepada isteri-isteri kamu. Ini perintah untuk isteri-isteri Nabi. Allah perintahkan Nabi, suruh katakan. Dan Nabi pun katakan, katakan kepada isteri-isteri Nabi, anak-anak perempuan Nabi, isteri-isteri orang mukmin. Peraturan ini untuk 3 golongan. Ingat, pada ayat 53 diwajibkan isteri-isteri Nabi untuk menutup muka, iaitu pakai nikab ataupun burka. Itu wajib untuk isteri Nabi. Ayat itu bukan untuk isteri orang beriman. Kalau awak nak tutup, boleh, tak jadi masalah, tetapi bukan diwajibkan. Katakan untuk menutup fitnah. Muka ada jerawat besar sangat ke, ada bulu kat tengah ke, ada kecacatan pada muka ke. Jadi awak nak tutup, ataupun cantik sangat, takut jadi fitnah orang, awak tutup muka pun boleh, tetapi kewajipan itu hanya untuk isteri Nabi. Begitu juga ayat yang sebelumnya, iaitu tengok ayat 33 surah Al-Ahzab, dan hendaklah kamu tetap di dalam rumah kamu. Isteri Nabi wajib duduk kat rumah, dia tak perlu keluar. Isteri orang beriman boleh, awak boleh keluar, bukan kewajipan. Tetapi kalau nak ikut isteri Nabi, awak duduk dekat rumah saja, tak perlu keluar. Tetapi tidaklah diharamkan untuk kamu keluar. Kalau awak kerja, tak jadi masalah. Tidak ada halangan bagi perempuan yang beriman untuk bekerja. Tetapi isteri Nabi hendaklah tetap di rumah. Berpandukan dengan ayat ini, ulama mengatakan dan hadis Rasul mengatakan, sebaik-baik tempat untuk salat bagi perempuan adalah di rumah. Awak tak perlu, walaupun sembahyang tarawih, awak tak perlu kat masjid, awak tak perlu. Tapi awak nak sembahyang, boleh. Sebab bukan diharamkan. Cuma ayat ini untuk isteri Nabi. Tak perlu, jangan keluar. Dan kalau kamu nak ikut isteri Nabi, awak ikutlah. Tak perlu, jangan keluar. Sebab takut menjadi fitnah. Bila awak jumpa laki lain, suami awak rasa macam mana bual-bual dengan walaupun sepupu laki dan sebagainya, akan menimbulkan fitnah. Tetapi itu mengenai tak perlu keluar rumah. Isteri Nabi wajib, tak perlu sangat. Awak tak boleh keluar. Yang satu lagi burka, iaitu isteri Nabi juga perlu. Itu peraturan dari agama. Tetapi isteri orang beriman, awak tak diwajibkan tutup muka, tak diwajibkan untuk duduk kat rumah je sebagainya. Ayat 59 Al-Ahzab. Wahai Nabi, katakan kepada isteri-isteri kamu, anak-anak perempuan kamu, dan isteri-isteri orang beriman, supaya mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Jadi perintah memakai jilbab ini bukan untuk isteri Nabi saja, bukan untuk anak Nabi saja. Terutama kat sini pun disebut sebagai isteri-isteri orang beriman. Berarti isteri orang beriman juga kena wajibkan perintah memakai jilbab. Tadi kalau burka wajib untuk isteri Nabi, tak perlu keluar rumah, wajib untuk isteri Nabi. Orang beriman, isteri orang beriman nak ikut pun boleh, tak ikut pun tak jadi masalah. Awak nak buka muka pun boleh, tak jadi masalah. Awak nak tutup pun boleh. Tetapi dalam hal jilbab ni, baju luar ini, dia diwajibkan. Ini sebab ini perintah. Katakan kepada isteri-isteri kamu, anak perempuan kamu, isteri orang mukmin, kena pakai jilbab. Apa dia jilbab? Jilbab bermaksud baju luar. Baju luar. Kita tengok dalam masyarakat Arab, dia pakai baju perempuan ni, pakai jin, pakai apa kat dalam, whatever, pakaian yang lengkap, tapi dia pakai luar, baju kain yang tipis untuk sekadar menutup bentuk tubuh badan. Itu je. So dalam Islam, awak pakaian lengkap hendaklah dua, baju di dalam dan juga baju di luar. Yang luar itu tipis saja. Kita tak nak ada bentuk
tubuh badan yang kelihatan. Kata Rasulullah, janganlah kamu kasiatin ariatin, berpakaian tapi telanjang. Dia pakai dua helai juga, dia pakai jilbab tapi tipis tu. Itu bukan matlamat agama. Kita nak pakai juga yang dipanggil sebagai ilat dan hukum atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi katakan awak pakai satu lapis sekalipun, setengah ulama mengatakan sebab matlamat dia supaya tidak menampakkan bentuk tubuh badan. Matlamat dia, jadi kalau awak pakai satu lapis tebal setengah inci gitu ya, jadi bentuk badan tak nampak, whatever, jadi itu pun tak jadi masalah. Itu pendapat ulama. Tetapi ayat Al-Qurannya hendaklah pakai dua lapis pakaian, satu pakaian lengkap di dalam, satu pakaian luar. Faham? Alright. Orang kadang-kadang kita awak terpengaruh, yang kamu pakai ini adalah abaya. Abaya ni bukannya lengkap daripada segi agama. Itu sebab saya nak awak pakai baju abaya dalam pakai lengkap. Pakai tracksuit ke, pakai benda dalam lengkap, baru pakai abaya luar. Bukan awak ingat jubah dia dah satu pakaian lengkap, tidak. Sebab dalam agama Allah perintahkan, hai Nabi, katakan pada isteri-isteri kamu, anak perempuan kamu dan isteri orang mukmin supaya dia mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Habis itu. Faham? Tapi irat dan hukum daripada segi sebabnya sudah tentu supaya tidak nampakkan bentuk badan. Itu daripada busana Islam, bukannya awak tengok dekat asal tutup tudung whatever everything. Bukan. Memang pakaian dua helai pakaian. Faham? Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan kerana mudah tidak diganggu. Mudah untuk dikenal. Ini memang isteri orang beriman. Ini memang isteri Rasul. Orang beriman kalau nak cari isteri pun ini orang yang baiklah, gitu. Dan supaya tidak mudah diganggu. Dia tak akan diganggu. Siapa yang mengganggu dia? Yang mengganggu orang yang Islam ni biasanya orang munafik, orang Kristian, orang Yahudi, orang musyrik. Dia tak, orang yang kat Malaysia ni cara umumnya. Orang Cina tak ada kacau awak. Yang niang gatal lah benda ni biasa orang-orang yang Melayu juga, orang yang Islam juga, tapi dia munafik. Dalam hati ada penyakit, itu je. Itu soalan itu. Yang demikian itu supaya mereka supaya mereka mudah dikenal dan kerana mereka tidak akan diganggu. Tidak akan diganggu. Yang ganggu orang munafik. Tengok ayat seterusnya. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tengok ayat 60. Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik. Orang munafik. Orang munafik yang selalu kacau orang buat. Ganggu orang Islam. Orang tu Islam aja. Tapi jiwa dia penyakit. Dia suka kalau Islam itu jahanam. Dia suka kalau cerita-cerita gempa, isteri mufti ke isteri ustaz tu pakai baju glamour besok masuk TV cuba. Dia suka buruk-burukkan kalau ini cucu kepada mufti yang dahulu ni rasuah apa dia kait-kaitkan macam tu. Dia suka kalau nama Islam itu kotor. Itu sebabnya Allah perintahkan isteri Nabi, anak-anak Nabi, isteri orang beriman supaya makan, supaya tidak diganggu oleh orang-orang munafik. InsyaAllah kita kuliah minggu hadapan dan akan datang kita akan masuk dalam surah An-Nur dan kita menceritakan bagaimana orang-orang munafik mengambil kesempatan kisah fitnah Aisyah. Dia suka kalau berita gempa kepada anak-anak isteri-isteri orang beriman ni, kalau pakai barut dan sini dia suka kalau dia besarkan. Okay? Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, nescaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetangga kamu di Madinah melainkan dalam waktu yang sebentar. Faham? Jadi ayat ini jelas daripada ayat 59 surah Al-Ahzab ini, kewajipan memakai 2 helai pakaian lengkap. Kalau kurang-kurang pun awak pakai satu pakaian yang tidak menampakkan bentuk tubuh badan. Itu pendapat ulama. Tapi ayatnya memang kena pakai 2 lengkap. Sebab 2 lengkap ini lebih hampir daripada ayat yang lain, iaitu menerangkan. Cuba awak tengok surah An-Nur ayat yang ke-30. Kita tengok surah An-Nur mengenai aurat wanita. Surah yang ke-24 ayat yang ke-30. Katakanlah kepada
orang-orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Katakan kepada orang-orang lelaki mukmin. Ini Allah perintahkan pada Rasul supaya katakan kepada orang beriman, hendaklah menahan pandangan matanya. Dalam keadaan masyarakat Malaysia yang majmuk begini, ada orang Kristian, India, Buddha, yang Islam pun dah selam aja dan macam-macam pakaian macam ini, kita terdedah. Orang beriman senang terdedah dengan pandangan-pandangan luar. Dan jagalah kemaluan mereka, dan demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Walaupun orang pakai kaca mata hitam, tak dalam mata melingas saja, Allah mengetahui. Itu kadang-kadang ujung ayat-ayat ujung ni jangan lupa bahawa Allah melihat apa yang mereka perbuat. Kerana mata liau, orang tak nampak awak pakai kaca mata hitam. Di sebalik kaca mata melelor saja sini. Allah jaga pandangan kamu, wahai orang lelaki, jaga kemaluan kamu. Alright. Jaga kemaluan ini, masuklah onani ke yang bakal yang benda-benda yang sesat daripada jalan fitrah yang Allah ciptakan. Tengok ayat yang ke-31. Katakan, Allah perintahkan Nabi untuk katakan, dan Nabi pun katakan, itu sebab ada di dalam Al-Quran. Katakan kepada wanita yang beriman, mudah-mudahan kamu termasuk ayat ini. Apabila sebut katakan kepada wanita-wanita yang beriman, oh ya, ayat ini untuk saya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi cakapkan, cuba awak lihat. Hendaklah mereka menahan pandangannya. Pandangan mata kamu hendaklah kamu jaga. Ayatnya pandangan mata, ulasan masing-masing. Jaga pandangan awak. Alright, baik-baik. Okey. Sebab kadang-kadang dari mata turun ke hati. Baik-baik dengan kerlingan mata. Banyak kali saya teringat pantun Hamka. Rama-rama di tengah kebun, anak keling bermain kaca. Hamba mati bukan diracun, mati ditikam di sudut mata. Baik-baik mata kamu. Itu saya ulas daripada pantun Hamka, daripada tafsir Al-Azhar. Okay? So, jaga pandangan mata kamu, dari mata turun ke hati. Dan peliharalah kemaluan kamu. Kehormatan kamu Allah letakkan pada tempat yang sempurna, terlindung. Okey? Kehormatan kamu terletak pada tempat yang terlindung, tidak mudah dicapai. Allah lindungi tempat-tempat yang begitu. Jangan terdedah. Jaga kehormatan, janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Tengok. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, di bawah paras dada. Kalau awak tengok dalam bahasa Arabnya, waliyadribna bi mana mataku. Okey? Waliyadribna biahumurihinna ala juyubihinna. Bihin, juyubihin, belah. Bihin berarti belah. Jangan sampai awak nampakkan belah. Kadang-kadang orang pakai tudung tutup pada leher, nampak. Nampak muka-muka. Tolong. Sebab ayat ni, itu sebab dalam ayat ni juyubihin menutup bawah paras dada. Tudung taklah di bawah paras dada. Tadi Allah perintahkan dalam surah Al-Ahzab pakai jilbab. Sekarang pakai tudung bawah paras dada. Ini untuk mengelakkan fitnah. Jangan kamu ikut orang lain. Orang lain tak baca Al-Quran. Ada juga dia baca Yasin itu. Sedangkan kamu adalah baca Al-Quran. Hari ini awak dapat belajar daripada ayat 31 surah An-Nur bahawa tudung kena bawah paras dada. Okey? Danlah mereka menutup kain kudungnya pada dada, janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Awak tak boleh nampakkan perhiasan kamu sebenarnya. Kadang cantik je rantai kat sini, no ke lina ke benda. Ada gambar bunga macam-macam. Okey juga kadang kat belakang ni tunduk sini. Dekat sini pun ada gambar bunga lah macam-macam kat punggung dan sebagainya. Allahu Akbar. Jangan kamu seperti orang-orang jahiliah. Okey.
Hendaklah mereka menutupkan kain kudung dadanya, janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Oh, boleh pakai perhiasan kamu untuk suami awak tak jadi masalah apa. Atau putera-putera mereka, anak-anak, putera-putera suami mereka, ni anak suami awak mungkin daripada isteri yang lain, atau suami awak duda ke, atau saudara laki-laki awak boleh nampakkan rantai pakai cincin pada untuk adik-beradik awak. Atau saudara lelaki mereka, putera-putera saudara lelaki mereka, putera-putera saudara perempuan mereka, ini anak-anak saudara. Atau wanita-wanita Islam, wanita-wanita Islam, awak sama-sama wanita tak jadi masalah. Dan budak atau budak-budak yang mereka miliki, hamba sahaya. Hamba sahaya, bukan hamba abdi. Ulang balik, ini hamba sahaya, beza, kita dah ulas tempoh hari, okey. Dan pelayan-pelayan laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Ini dulu ada di Kedah. Laki dah tak ada semangat lah. Ini bapuk teruk bukannya. Ataupun di Kedah orang dah dikekat benda macam itu. Lebih kurang Allah Alam. Kita pun tak tahu, kan? Atau anak-anak yang belum mengerti erti aurah wanita. Awak tak jadi masalah. Bibi ke whatever, okey? Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Jangan ketuk-ketuk kaki. Ceng, ceng, ceng. Jangan ada loceng dekat kaki. Jangan minta perhatian. Okay? Awak nunjuk ya pun kalau memang Allah kata tak berjodoh, tak jodoh lah. Okay? Jangan lebih. Ikut aja daripada agama. InsyaAllah orang yang beriman akan perhatikan kamu. Bukan orang hati munafik akan perhatikan kamu. Alright? Mudah-mudahan, janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Yang sudah, jangan awak ikut lagi. Katakan dulu pakai barut whatever ni, awak jalan sana sini, sekarang sudah. Yang sudah. Mudah-mudahan, tengok ayatnya. Janganlah mereka memukulkan kakinya yang tetapi kata, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang beriman, supaya kamu beruntung. Taubat itu sendiri bawa untung. Faham? Right? So kita boleh mulai. Cuba tengok. Masih lagi dalam surah An-Nur, ayat 58. Wahai orang yang beriman, hendaklah budak-budak laki wanita yang kamu dan wanita yang kamu miliki hamba, hamba. Dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin pada kamu 3 kali dalam satu hari, iaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luar kamu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isyak. Itulah 3 aurah bagi kamu, tidak ada dosa atas kamu, tidak pula atas mereka selain daripada 3 waktu itu. Ini waktu-waktu orang mendedahkan pakaian. Orang-orang tak boleh lawan. Anak-anak dah besar, nak masuk dalam bilik mak bapak tak boleh. Dalam peraturan agama, kalau dah balik 5-6 tahun, keluarkan daripada bilik mak bapak dan asingkan anak lelaki dan perempuan. Itu pendapat ulama aja, okey? Alright, nak masuk pakaiannya waktu-waktu begitu tak perlu, okey? Tidak ada dosa atas kamu dan tidak pula atas mereka selain daripada waktu itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu keperluan terhadap sebagian yang lain. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Apabila anak kamu sudah umur balik, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang yang lain sebelum. Kalau anak dah besar, dia kena minta izin. Tak boleh main masuk terkejap masuk bilik mak bapak je. Okey? Asingkan, okey? Faham, Siapa yang dah ada anak besar-besar tak boleh asingkan. Kalau ada anak lelaki perempuan pun dah asingkan, okey. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tengok. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti haidnya dari haid atau mengandung. Tengok, perempuan-perempuan tua yang berhenti haid. Ini dah menopause. Alright, tengok, ataupun dah tak mengandung, kadang-kadang dia belum menopause lagi. Dia lagi dah kena sakit cervix whatever, dah teruk sangat, dah uzur sangat, dah tak mungkin dia boleh mengandung ke whatever. Yang tiada ingin nak kahwin lagi, tiada atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasannya. Pakaian luar.
Pakaian luar tadi, bukan pakaian dalam. Bukan makcik-makcik pakai baru dia dah tua-tua, bukan. Pakaian luar tadi, yang jilbab tadi. Dia boleh pakaian luar, dia boleh tanggal. Isteri orang sekalipun, kalau dah tua sangat, dia tak payahlah pakai jilbab lagi. Pakaian dalam yang lengkap. Pakai tudung tapi tak perlu pakai jilbab. Maksudnya gitu ayat ni, okay? Perempuan-perempuan tua yang telah berhenti haid daripada mengandung, yang tiada ingin kahwin lagi, maka tidak ada atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasannya. Ini kadang nak show off. Emas aku banyak, kromosom emas aku tak boleh. Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Kalau nak pakai jilbab pun lebih baik. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kita terbiasa dengan masyarakat kita begini. Kita bukannya terbiasa dengan masyarakat Arab yang pakai jilbab. Faham? Kita biasa pakai baju Melayu. Perempuan pakai baju kurung. Okey? Baju kurung adalah suatu yang tak lengkap. Bukannya pakaian daripada Islam. Kalau awak nak pakai baju kurung boleh, tapi awak pakai 2 lapis. Baju kurung lepas tu kebarung. Itu sebab orang Melayu kalau tidak ada telekung, dia tak boleh solat. Daripada segi hukum, memang tak menutup aurat. Pakaian baju kurung awak tidak menutup aurat. Itu sebab orang Melayu biasanya kalau tak ada telekung, dia tak boleh solat. Sebab telekung itu adalah umpama jilbab. Betul lah tu. Dan perlu awak ingat, baju kurung bukan pakaian dari agama. Sebab kecuali awak pakai 2 lapis. Pentingnya jilbab. Awak sekarang ni alhamdulillah kamu dah kerja, pakaian uniform kamu adalah abaya. Apa yang kamu boleh buat? Pakai dalam dengan lengkap. Jangan pakai abaya yang tipis saja. Faham? Dan lebih itu, sesudah itu doa pada Allah, ya Allah ampunlah dosaku. Ya Allah, mudah-mudahan kau terimalah amalanku ni, pakaiannya aku mampu dengan kerja. Takkan nak pakai nak render pakai kurung dengan kebaru nak pergi kerja pula. Okey? Munasabah. Jangan nampakkan bentuk tubuh badan. Semuanya akan jadi fitnah. Semuanya akan jadi fitnah. Elakkan. Okay? Tidak Tidak ada halangan bagi orang yang buta, tidak pula bagi orang yang pincang, tidak pula bagi yang sakit, tidak pula bagi diri mereka sendiri makan bersama di rumah kamu sendiri atau di rumah bapa kamu, di rumah ibu kamu, di rumah saudara-saudara kamu laki, di rumah saudara kamu yang perempuan, di rumah saudara bapa kamu yang lelaki, dan rumah saudara bapa kamu perempuan, rumah saudara ibu kamu. Okay? Awak tak ada masalah makan bersama mereka. Perempuan, ibu kamu yang perempuan di rumah kamu milik yang milik kuncinya, atau rumah kawan-kawan kamu, awak tak jadi masalah. Awak boleh makan tempat saudara dijemput orang kahwin, whatever, tak jadi masalah. Ini adab-adab. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama mereka atau sendirian, maka apabila kamu memasuki satu rumah, rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya yang memberi salam kepada diri kamu sendiri. Tengok apabila ayat-ayat Al-Quran begini, cuba tengok, fahamkan. Maka apabila kamu masuk satu rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya. Ayat ini hampir wajib tu. Nak katakan, saya pun tak heran kalau ulama katakan memberi salam, awak masuk rumah tu adalah sesuatu yang wajib. Awak tak boleh terkejam masuk rumah orang je, tak boleh. Yang pertama, mendoakan kepada orang yang ada di dalam rumah. Yang kedua, secara tak langsung awak minta izin daripada orang di dalam rumah. Awak tak boleh minta je, rumah tu bukan rumah kamu. Jadi meminta izin tu, beri salam itu sendiri sudah satu pengertian minta izin untuk masuk. Awak jangan masuk ataupun assalamualaikum masuk je. Memberi salam itu berarti adalah doa untuk diri kamu sendiri. Assalamualaikum, memang maksudnya wahai Allah, selamatkan orang yang ada di dalam. Orang di dalam wajib untuk balas balik. Waalaikumsalam, berarti dia doakan untuk kamu. Tetapi kalau janji Allah begini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, penghuninya yang beri salam kepada diri kamu sendiri. Berarti kita beri salam itu pun, kita bagi salam ke orang itu adalah keselamatan untuk diri kita sendiri. Kau main masuk tak bagi salam, ingat pencuri depan engkau. Betul tak? Bagi salam itu adalah untuk keselamatan diri kamu sendiri. Awak tak boleh terjah aja. Sekurang-kurangnya tuan rumah tahu, ada orang datang. Ya, waalaikumsalam, buka pintu, apa benda?
Doa bagi salam itu kalau tengok daripada Al-Quran ni hampir-hampir wajib. Saya tak heran kalau ada ulama mengatakan memberi salam itu wajib. Maksud dia lebih kepada meminta izin, dan doa kepada orang yang tuan punya rumah itu adalah satu yang perlu. Berarti doa untuk diri kamu sendiri. Betul Kalau awak tak bagi salam, ingat pencuri dia pang muka kau. Susah. Lagi satu, pada kuliah yang lepas saya beritahu awak nak bagi salam, jangan berdiri tegak depan pintu. Tepi. Keaifan tuan punya rumah, kamu hendaklah pelihara. Awak buka pintu, anaknya berselerak ke depan hall, baring lagi lah, nak pakai barut, apa benda lagi. Itu rahsia keluarga mereka. Awak masuk itu, isterinya pakai barut, subhanallah. Jangan berdiri atas depan pintu, ke tepi sikit. Bagi peluang untuk tuan rumah, ada orang tahu. Kadang-kadang bila bagi salam, cepat-cepat buka pintu. Tak fikir belakang masih ada lagi pakai macam-macam berselerak. Bagi dia untuk kemaskan yang ada. Itu cuma pendapat ulama aja. Maksudnya kalau bagi salam, jangan berdiri tegak gitu, ke tepi. Jangan hintai-hintai apa benda rumah orang. Tak undur. Okey? Ingat memberi salam kepada tuan rumah itu berarti memberi salam untuk diri kamu sendiri, untuk keselamatan kamu. Kalau kamu tak bagi salam masuk orang, orang kata awak, orang marah awak nanti, tak pasal awak kena halau. Walaupun niat kamu baik. Okey? Maka apabila kamu masuki rumah ini hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada diri kamu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberkah lagi baik. Itulah Allah redha. Okay? Salam, selamat. Kita ni bangsa Melayu ni kurang sikit perkataan salam. Walaupun kita biasa Assalamualaikum, kita pun tak biasakan begitu. Yang biasa orang dengar orang Melayu punya style, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia main-main dalam doa. Sebab salam itu adalah doa kepada Allah. Jadi mulai hari ini kita perbaiki. Apa nak buat, itu dah memang kebiasaan orang Melayu. Okey? Doa berarti kita mohon pada Allah, Assalamualaikum warahmatullahi, sejahteralah atas kamu. Kita doa kepada Allah, bukan main-main. Saya tengok nurse Malaysia dekat hospital dekat Saudi Arab, doktornya marah, dia bagi minum. Assalamualaikum, dia diam. Kenapa main-main dalam hal doa? Salam itu adalah doa. Ubah mana yang kita perlu. Kita tak biasa untuk bagi salam. Kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris, kita always good morning sir, have a nice day, have a nice journey, have a nice weekend, had a beautiful day, happy birthday, whatever. Always perasaan doa tu, have a nice day, have a nice journey. Biasa. Okay, kalau kita pergi jangan jauh, pergi seberang aja kat Indonesia, dia akan ucapan selamat sentiasa. Selamat petang pak, selamat jalan pak, selamat minum pak. Kita jarang, kita dalam bahasa Melayu kita jarang. Bila kita pergi overseas, balik kat Malaysia, orang Malaysia pun tak cakap tak pulang cik. Atau pak yang kita balik sendiri, Assalamualaikum cik, pun kita pun jarang ucapkan dia. Jadi culture atau kebiasaan kita jarang untuk mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain berarti mendoakan diri kamu sendiri. Berpandukan dengan Al-Quran ini, mendoakan orang lain adalah mendoakan diri kamu sendiri. Biasakan diri kamu, kalau terutama ke dalam bangsa asing, have a nice day. Thank you so much. Perkataan thank you, terima kasih, whatever. Budi bahasa dalam agama. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu sentiasa memahaminya. Ini adalah mengenai aurat wanita dan adab-adab. Ada apa nak tanya? Satu lagi mengenai aurat wanita ni, cuba tengok mengenai puasa pada kuliah yang lepas, ayat 186 surah Al-Baqarah 187. Tengok, ni satu lagi aura. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur antara kamu dengan isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagi kamu, kamu adalah pakaian bagi mereka. So suami isteri tak ada aura, tak jadi masalah. Okey? Alright. So yang ada ni apabila kamu keluar menghadap orang-orang yang bukan muhrim bersama kamu. Ada apa awak nak tanya mengenai aura wanita?
bawa lihat ayat 72 surah Al-Ahzab. Kita tutup surah Al-Ahzab. Terompatnya kita masuk ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Maka dipikullah amanah itu kepada manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Khalifah untuk mentadbir alam, kita adalah dipilih untuk menjadi khalifah. Jadi untuk mentadbir alam ni, Allah yang mentadbirnya. Kita sebagai khalifah yang merubah, ada kuasa sedikit, ada authority sedikit. Sebab kita yang dapat merubah kendak-kendak kita, yang merubah kerosakan atau kebaikan di atas muka bumi ini. Yang lain tak ada makan. Kalau kambing makan-makan gitu je. Dia tak adalah gali minyak sampai habis, togel potong sampai pokok berubah, kepanasan suhu berubah dan sebagainya. Alright? Manusia lah yang mendapat menjadi kerosakan atau kebaikan pada muka bumi. Tetapi amanah itu Allah tengah, sesungguhnya kami mengemukakan amanah itu kepada langit. Langit pun tak nak, bumi, gunung-gunung, semuanya enggan memikul amanah. Kemudian, amanah itu khawatir akan mengkhianati, takut. Tetapi manusia tak. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sekarang kita menjadi amanah, memikul amanah menjadi khalifah di atas muka bumi. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Awak tak boleh berhenti sampai kat situ. Tolong. Kita awak tak boleh baca ayat tergantung itu. Tengok ayatnya. Sehingga apa? Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin lelaki dan perempuan. Selagi ada orang munafik, selagi ada orang musyrik, selagi Allah tak ampunkan, tak menerima taubat orang beriman, selagi itulah manusia termasuk dalam golongan orang yang paling zalim dan paling bodoh. Tetapi kalau Allah dah Allah mengazab orang munafik, Allah dah azab, tak ada lagi orang munafik, tidak ada lagi orang-orang musyrik, orang yang menyembah berhala, batu sendiri. Okey. Kemudian Allah menerima taubat orang beriman. Dekat sini satu contoh. Sebab orang beriman ini bukannya dia tak membuat dosa, tapi kalau dia membuat satu kesalahan, dia bertaubat. Kalau Allah ampunkan mereka itu, maka manusia bukan lagi orang yang manusia hamba yang paling zalim dan bukan bodoh lagi. Selagi ada orang munafik, selagi ada orang-orang musyrik, selagi Allah tak ampunkan, tak terima taubat orang beriman, selagi itulah manusia memang zalim dan paling bodoh. Kadang-kadang kita baca ayat itu separuh jalan. Selagi ada orang munafik, ingat, ulas. Mungkin kita akan mengulas pada kuliah-kuliah akan datang secara lengkap siapa orang munafik. Daripada ayat Al-Quran. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walaupun ada munafik pun dibagi hidup juga. Munafik hari ini pun dibagi hidup. Walaupun orang-orang musyrik yang menyembah patung berhala dan sebagainya pun dikasih harta. Dia bahkan lebih kaya daripada orang yang beriman. Walaupun orang-orang yang cuba nak beriman ni kadang melanggar kesalahan, Allah boleh terima taubat mereka. Mudah-mudahan kita termasuk, dan kalau kita tak ada dosa itu penipu, pembohong. Tetapi mudah-mudahan kalau kita buat satu dosa, kita cepat bertaubat. Mudah-mudahan Allah akan ampunkan. Alright. Jadi lengkap surah Al-Ahzab ini. Ada apa orang nak tanya mengenai surah Al-Ahzab? Kita dah ada habiskan dalam surah Al-Ahzab ada 6 atau 7 kuliah. Mengenai zihar, anak angkat, mengenai isteri-isteri Nabi yang cemburu, juga mengenai Zaid dan Zainab, dan beberapa kuliah lain. Kita ada 6 atau 7 kuliah kalau tak silap saya sepanjang surah Al-Ahzab. Jadi kalau kamu nak faham Al-Quran, awak balik ni sementara bulan Ramadan ini, awak baca daripada 1 sampai ayat yang ke-73 ni surah Al-Ahzab. InsyaAllah kamu mudah faham apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab saya dah terangkan segalanya. Sebab nak memahami Al-Quran, awak kena tahu sejarah. Kalau awak nak tahu sejarah, awak kena baca banyak kitab. Sekarang ni saya dah terangkan. InsyaAllah kalau awak nak baca surah Al-Ahzab daripada 1 sampai 73, InsyaAllah kamu mudah faham.
setakat mana yang Allah bagi. Alright, yang bagi hidayah itu datang daripada Allah, kita cuma sampaikan saja. Dan itu pun tahap-tahap kita bukan ulama besar, setakat mana. Cukuplah. Okey? Sanuqri'uka fala tansha illa masya-Allah. Kamu tidak akan lupa, kita tak dapat faham melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kadang-kadang memang Allah tak bagi kita faham, banyak sangat susah. Tak pernah baca Quran, tiba-tiba hafal surah Al-Baqarah. Besok nama suami lupa, siapa nama suami itu? Kan susah. Okey? Dengan kehidupan kita yang penuh dengan macam-macam gadget, macam-macam luar ni, setakat mana atas kehendak Allah, setakat mana Allah nak bagi. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu kita dan kita dapat menambahkan amal kita yang benar. Ada pun nak tanya daripada surah Al-Ahzab? Tak ada? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.